Assalamualaikum, selamat pagi semua penonton setia Borak Kopitiam. Haziq menemani anda pagi ni seorang je. Ialah kita baru dapat last minute katanya pagi ni Haziq kena buat seorang-seorang Borak Kopitiam. Tak pernah rasanya ditinggalkan keseorangan, tapi tak apalah. Hari ini hari Sabtu 19 hari bulan Mac 2022, kita seorang-seorang, sejarah tercipta di Borak Kopitiam. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton kami dekat Facebook Borak Kopitiam. Anda boleh terus komen apa yang anda nak, bagi tahu apa yang anda buat pagi ni, makan apa, sarapan pagi ni, nasi lemak ke, roti canai ke kan. Boleh share. Nanti insyaAllah Haziq akan cuba baca. Sebab Haziq pun sambil-sambil tu buka juga Facebook Borak Kopitiam. Dan seperti biasa, sebelum kita pergi ke topik kita pagi ni, kita nak update dulu kepada anda mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia untuk 2 hari lepas. Ini hari ni kita umumkan yang 2 hari lepas punya. Kes untuk 2 hari lepas adalah 27,004 kes baharu yang dicatatkan. Dan daripada 27,004 ni, setelah keluar dia punya angka, kebanyakannya adalah kes 1 dan 2. Kategori 1 dan 2. Kategori 3 dan 4 tu memang agak kurang. Dan benda tu adalah sebenarnya satu berita baik juga. Tapi berita baik adalah bila tak banyak kes. Kita harapkan agar kes selepas ini tidak tinggi. Okey, jadi itu update mengenai COVID-19. Tapi sebelum saya bagi tahu update cuaca, ada Assalamualaikum. Wow. Siapa yang kata saya tak bolehlah hidup keseorangan? Saya seorang. Wow. Haziq, dalam bila dunia seorang-seorang ada yang datang. Yes. Okey, ini first time dah jumpa Haziq semenjak masuk Borak Kopitiam kan? Ni first time juga Haziq tengok Daya lepas balik daripada Australia. Wow. Yes. Seperti kangaroo. Oh. Ingat koala. Okeylah tu. Haziq, okey Haziq dah rasa macam kesian Haziq seorang-seorang. Dia rasa macam tak boleh lah. Terbang daripada Australia datang sini? Tak adalah. Itu dah balik dah. Dah pernah buat lah Borak Kopitiam punya. Tak adalah kejutan sangat. Tapi Daya. Ya. Haziq pagi tadi dah ada insting dah. Dia dah rasa macam okey. Alright, ni ada orang Australia yang datang ni. Wow. Alright. Ya mate. Oh, apa tu? Haziq beli bunga untuk Daya. Wow. It's for you. Ini orang kata kalah cerita Hindustan tau. Dan dalam bunga ni. Wow. Wow. Nampak dek. Wow. Ada duit RM1. Oh, ada duit, ada bunga. Ya, duit RM1 ni jangan lupa cabut, lepas tu bagi balik kat Haziq. Ni memang buat untuk buat bunga je. Saya rasa betul-betul kejutan untuk saya lah. Yes. Jadi, sebab apa? Okey, sebab apa duit RM1? Saya rasa Haziq tak ada duit lebih besar daripada itu lagi, bukan? Sebab Daya pakai baju biru, sila pilih. Kalau pakai hijau, semua 50. Ya ke? Kalau pakai purple, semua 100. Oh, okeylah, tak apa. Lepas ni, kalau macam tu dah jumpa Haziq, dia akan pilih warna. Pilih warna duit yang besar sikit. Wow. So Daya, pegang bunga ni sampai habis Borak Kopitiam. Ya, saya pegang Ini adalah kejutan hari ni untuk Borak Kopitiam. Daya balik. Ini first time juga Haziq dengan Daya kembali gabung sama-sama. Ya, sejujurnya saya memang excited lah. Memang macam, dengan Haziq ni. Haziq pun tak tahu dia datang kan? Tak. Jadi, macam lagi puas hati lah, lagi pas. Kat mana? Make up? Itu kita rahsiakanlah lokasi. Kau tak surprise. Anyway, kita nak cakap soal hari ni dengan Haziq. Memang rasa best untuk kongsikan dengan anda. Penuh dengan kejutan topik kita ini. Ya, sebab tajuk topik kita kejutan. Betul. Jadi kalau ada rasa terkejut-terkejut tu, memang sampailah misi kami. Okey, tapi jangan terkejut. Ya. Kalau tiba-tiba hujan, kalau tiba-tiba panas dekat kawasan kita. Sebab kita kena tengok juga apa ramalan kaji cuaca. Betul. Untuk hari ni. Sekarang ni memang susah nak diramal sebenarnya, Haziq. Yes. Okey, kita tengok dulu dengan Kuala Lumpur. Ini luar biasa. Cerah. Sebab daily ni saya rasa memang hujan. Tapi kebanyakan tempat macam pagi tengah hari cerah. Petang hujan. Ipoh tengok hujan pula. Ni siapa nak pergi Ipoh kena careful lah ya. Sama juga Georgetown Ribut Putih. Lepas tu kita pergi Al-Ustad. Al-Ustad pun Ribut Putih juga. Dekat Arau pun sama. Dijangka Ribut Putih hari ni. Di Kota Baru Kelantan dijangka cerah. Saya rasa Terengganu pun cerah. Betul lah. Pandai bijak. Lepas ni kita ke Kuantan. Kuantan dijangka Ribut Putih. Dan Johor Bahru pun Ribut Putih juga. Melaka dijangka cerah hari ni. Boleh jalan-jalan pergi Melaka lah. Boleh. Yang dekat dengan KL kan. Melaka lah tempat yang untuk kita pergi. Ataupun Seremban. Seremban pun sama juga. Kampung Daya. Cerah. Kuching dijangka Ribut Putih. Ya. Kota Kinabalu dijangka hujan. Dan di Australia tak ada. Dah. Jangan. Tiba-tiba keluar. Sebab Daya ada. Kena keluar Australia. Jangan keluar kena tahu ibu juga. So, Daya. Ya.
kejutan. Daya balik Malaysia. Adakah Daya balik untuk macam selamanya ataupun macam Daya balik kejap lepas tu balik Australia balik? Alhamdulillah. InsyaAllah saya balik ni orang kata betul-betul balik lah. Dan saya dah mula bertugas pun. Ini ada kejutan? Kejutannya je. Kejutannya insyaAllah saya akan banyak appear dan bukan mengganggu gugat hidup anda tapi lebih orang kata insyaAllah banyak lagi lah. Banyak lagi lah muka Daya. Dengan Haziq sama-sama. Kita orang banyak bekerjasama. Jadi anda semua kena stay tune. Kena support kami Borak Kopitiam. Dan jangan lupa juga tengok kami di Facebook Live Borak Kopitiam. Follow Instagram kami. Dan insyaAllah kita suka saya baca-baca komen kan. Kalau anda... Okey, tajuk kita kejutan tau hari ni. Mungkin ada yang baru dapat kejutan. Yang baru dapat surprise kan? Okey, macam Haziq lah. Haziq suka dapat kejutan ataupun Haziq suka buat kejutan dekat orang lain? Alright, Haziq Ni jujur Jujur. Haziq suka buat kejutan. Sama. Alah, ikutlah. Alah, tak ada. Bukan tak ada identiti tapi macam sama. Macam Haziq, okey, kebanyakan kalau tengok Haziq punya video dekat Instagram ke apa, Haziq banyak buat kejutan untuk wife, untuk puteri. Ya. Setiap kali birthday dia ataupun anniversary, macam adalah kejutan tu. Dalam kurungan ataupun hashtag lah. Haziq sweet. Macam tu. Hashtag tu tak pernah ada lagi. Tapi kalau nak buatlah. Tapi Daya pun suka buat kejutan. Betul, setuju. Saya suka buat kejutan lagi-lagi dekat orang yang saya sayang. Macam saya, contoh saya. Thank you. Macam saya dengan suami saya, macam Haziq pun suka buat kejutan kan. Macam Daya dalam relationship, Daya yang suka buat kejutan. Daya memang pakar lah. Jarang tahu perempuan suka buat kejutan. Maksudnya dalam relationship. Yes, saya memang pakar part-part kejutan sampai memang suami saya macam tak boleh terjangka saya punya kejutan. Saya suka. Paling yang kejutan tak boleh dilupakan? Adalah saya bagi tahu saya pregnant lah. Buat terkejut betul suami dia? Betul. Saya buat video call di mana dia tak expect. Dia ingat saya pergi klinik saat saya tak sihat. Okey, lepas tu dengan wajah saya yang macam penuh dramatik, yang konon-kononnya something happen lah. Rupa-rupanya saya pregnant. Sebenarnya banyak dan sebenarnya itu satu je bagus. Satu je. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kejutan ni, dia bagus sebab dia boleh orang kata merapatkan lagi relationship kan, lagi rumah tangga. Kawan-kawan pun kalau macam mendapat kejutan daripada kita, dia akan rasa macam wow. Dihargai. Awak hargai persahabatan kita rupanya. Itu yang best. Itu yang best bila ada kejutan ni dan orang yang suka buat kejutan. Tapi ada orang yang tak suka terima kejutan. Betul. Dia macam rasa macam saya tak bersedia. Itulah namanya kejutan, betul tak? Janganlah, jangan rekod. Tak suka lah. Tak boleh. Ada orang yang macam itu. Okey, maksudnya kita ada perangai orang lain-lain lah. Setiap orang lain-lain. Jadi kalau anda sendiri yang sedang nonton ni, Daya dengan Haziq nak tanyalah, anda suka buat kejutan ke ataupun suka terima kejutan, tapi yalah, kita nak tahulah apa sebenarnya perasaan anda. Betul Haziq? Betul. Jadi jangan bagi kita terkejut. Pergi sekarang kat Facebook Borak Kopitiam dan kita pun nak berehat seketika. Selepas ini ada banyak kejutan untuk anda di Borak Kopitiam. Okey, sekarang ni kira berapa duit ada dalam tu? Haziq, seperti berada di taman. Sekarang ni kita punya setup. Betul, saya rasa macam dalam studio tapi kita feeling macam pergi berkelah Haziq. Tapi nama benda yang kita tengah tunjuk kan background kita ni adalah Picnic Tent. Picnic Tent Ni piknik berkelah betul. Sekarang ni saya rasa kat rumah tak nampak lagi full. Belum nampak lagi? Tak nampak lagi full setup kita. Baru dapat sikit. You are everything. I love you. Today and always. You. Yes, you. Yes. We love you. Okey, Haziq. Tadi saya cakap pasal Picnic Tent. Ini pun kejutan juga. Sebab diorang tak nampak lagi. Lepas ni kita nak tunjuk full set kami ni. In 3, 2, 1. Jom kita tunjuk. Nampak tak? Best ya. Walaupun dalam studio saja tapi feeling macam rasa saya lebih romantis lah Haziq. Okey. Picnic Tent. Ini yang bersama dengan kita sekarang ni, dua orang. Ni suami isteri kan? Dan mereka merupakan pengusaha Picnic Tent iaitu Syafiqah dan juga Maziz Hatim. Okey, jadi bila start buat Picnic Tent punya bisnes ni? Okey, sebenarnya kita orang sangat baru lagi. Baru 3 hari? Pada bulan 10 2021. Tahun lepas. Betul tu baru. Baru sangat sebab waktu tu kerajaan dah cakap tak ada PKP. Jadi kita orang dah nampak macam tu opportunity. Sebab orang semua dah asyik duduk rumah je, dia orang nak beriadah, nak bersukaria di luar. Saya setuju juga banyak gambar rakyat Malaysia yang mula enjoy aktiviti outdoor, nak berada di luar. Betul. Jadi betul lah Picnic Tent ni
kalau kita boleh dapat tahulah inspirasi dari mana dapat? Oh, inspirasi ni kita daripada Pinterest lah. Dari segi dekor ni kita cedok-cedok idea daripada Pinterest. Lepas tu blog-blog daripada luar negara lah. Oh, okey. Jadi siapakah di sebalik idea kreatif ni yang nak buat dekor? Tu, buat dekor. Sebenarnya kita orang memang sebelum PKP kita orang memang suka piknik. Kita suka benda-benda yang romantik. So romantik lah ni, romantik couple lah Aziz. So maksudnya korang suka buat kejutan lah. Sebelum buat benda ni korang suka buat kejutan sama sendiri. Betul. Siapa yang paling kerap buat kejutan? Saya. Awak yang biasa buat? Okey. Wow. Dua orang wanita sekarang ni. Ladies yang suka buat kejutan. Yang bersama dengan kita. Ya, okey. So, Haziq, tadi kata suka buat kejutan sama sendiri. Dan katanya inspirasi Pinterest dan sebagainya. Tapi penerimaan orang ramai macam Malaysia kan, mungkin kita cuaca tidaklah sejuk. Ya, betul. Kan? Tadi macam kalau piknik time ni, berapa lama selalunya? Kalau diorang akan enjoy. Okey, untuk piknik kita ni, kita memang hadkan 2 jam. 2 jam. 2 jam je. Yalah, sebab kalau pilih pukul 5 petang, sampai pukul 7, pukul 4 atau pukul 6. Betul. Sebab dia memang takkan lama-lama sangat lah. Memang basically 2 jam tu just nice lah. Just nice. Cukuplah untuk tangkap gambar, untuk makan ni. Ya, betul. Setup untuk picnic tent ni, dia kena nampak macam lebih pada... Ini kalau saya tengok macam English style. Betul. Kan? Terror Haziq tahu English. Come on, kita dulu. Dia selalu buat kejutan kan? Dia tahulah. Bulan 10 dia buka, bulan 11 Haziq apply kerja. Dandan je kan? Tapi tak dapat. Okey, so, dia adakah ikut tema ataupun macam semua yang Syafiqah buat, tema dia adalah memang English. Macam English style. Okey, sebenarnya kita dah banyak tema. Contohnya dekat Ampang macam ni, dekat Cyberjaya macam ni, dekat Penang lain. Dekat Penang. Masih dua tempat saya bukan dekat Kuala Lumpur saja ni. Kita orang dah expand lah. Dah expand lah Wow, sikit. hebat anak muda. Alhamdulillah. Okey, ni antara setup Betul. Okey, dan selalu kalau tengok gambar-gambar ni kan, betul lah tema dia semua lain-lain. Yes. Betul. Kan? Dan selalunya request yang dibuat ni kan, memang boleh buat request awal ke ataupun last minute? Sorry tak boleh lah. Boleh. Selagi esok tu kosong, kita orang terima je. Selagi kosong, selagi schedule mengizinkan. Ya, betul. Okey, dan tengok tempat-tempat yang korang pilih, nice lah, cantik. Cuba cerita sikit tempat-tempat yang menarik yang selalunya korang akan set up piknik tent ni. Sebab piknik ni kita nak kena cari yang tempat yang cantik kan. Jadi sesuai dekat pantai, dekat tasik, dekat taman-taman. Okey, kalau macam ni betul-betul ada celebration. Ada juga tak orang set up piknik tent? Tapi dia nak tangkap gambar je. Nak macam konon-konon buat photoshoot. Ada tak? Ada. Kita terima banyak contoh rancangan TV kan. Untuk macam diorang punya setup macam kita ni lah. Tak ada apa-apa pun. Ya, betul. Topik je kejutan, bawa dia set up. Lepas tu orang photoshoot produk diorang. Produk pun ada. Banyaklah. Betul. Pelbagai kan? Idea. Keluar produk baru. Bertemakan piknik tent. Betul. Macam tudung. Pre-wedding pun ada. Pre-wedding ada. Pre-wed. Okey. Tapi kalau nak set up piknik tent ni, apa je barang-barang basic yang diperlukan? Basic macam untuk you guys start kan? Nak start. Kalau tengok ni tengah set up lah ni. Video ni. So antara barang paling penting untuk piknik kita perlukan alas dengan makanan je lah. Tapi untuk kita untuk cantikkan lagi, kita kena ada tambah prop-prop dekorasi lah. Belon. Dan kita orang macam memberi keselesaan juga. Macam letak meja yang nak duduk. Maksud selesa lah untuk makan. Kebiasaannya makanan dan minuman masa buat event tu, adakah pihak Syafiqah akan sediakan juga, boleh sediakan juga ataupun macam semua daripada pihak yang minta buat piknik tent tu? Kita orang memang ada sediakan, tapi kita orang sediakan macam kalau untuk piknik dekat Putrajaya ni, kita orang sediakan macam pastry lah. Tapi ada juga yang customer nak bawa sendiri makanan diorang. Contoh spaghetti, makanan berat-berat kan. Boleh je sebab kita orang memang sediakan pinggan. Sebab dia kiranya di luar, jadi tak ada masalah lah pasal makanan kan. Kadang-kadang kalau kat dalam, tak boleh. Makanan kena heavy. Kan, ini kat luar, ikutlah nak buat nasi lemak pun. Contohlah kat sini, ni adalah.
Amboi Haziq. Lah nak ambil. Ambil. Haziq nak ambil apa je? Ambil. Nampak ada macaron. Selalu... Lepas tu ada kek. Apa nama? Pastry. Pastry. Tengok macaron dia. Simple but nice. Yes. So, selalu dia kalau piknik kan, betul lah. Kita kan suka makan finger food. Betul. Light-light sahaja kan. Dah bercakap, kalau nak bercakap tentang costing lah. Masa mula-mula kan, set up bisnes ni, adakah banyak kos yang digunakan? Untuk contoh macam set ni, kos dia dalam 2 hingga 3,000 lah sebenarnya. 3,000 Kalau untuk orang yang nak bayar tu, maksudnya orang yang nak buat tu? Untuk package kita. Package kita bermula daripada 100,500. Jadi you guys tak perlu nak bayar 3,000 untuk, faham tak? Itu modal sahaja. Modal kan. Kita dengar 3,000 je. Wow, besar. Setiap Tapi bila set korang lain. 100.5 tu untuk berapa lama? 2 jam. 2 jam. Wow, affordable. Sangat. Maksudnya siapa yang nak buat kejutan kat rumah ni, tak ada alasan dah. Boleh, dia orang kata kena romantik, kena ada Tapi nak set up kat rumah pun boleh ni. Ya, betul. Betul. Kan? Indoor, outdoor boleh. Outdoor, indoor pun boleh. Ya, betul. Nampak? Kita terima dekat office. Okey. Wow, okey, dah dapat idea untuk berdia anak saya. Ya. Saya risau je lepas ni semua orang call terus ni sebab macam sebab nak ni kan nak buat picnic tent punya surprise kan. Okey. Dan kalau mengikut pengalaman korang yang daripada tahun lepas ni kan, apakah setup yang paling besar sekali pernah buat? Yang rasanya paling mencabarlah. Paling besar. Ingatlah, mungkin bagi Syafiqah lain, bagi awak lain. Paling besar setakat ni kapasiti 20 orang kan. Okey. Kita mampu untuk tampung kapasiti 20 orang. And then yang paling mencabar, saya rasa yang Kat mana? Mesti bincang. Okey. Kena bincang. Yang mana paling susah? Yang mana susah? yang tu. Ya ke? Ni. Kenapa paling susah? Sebab kita nak bawa arch. ya betul. Balloon arch tu. Itulah yang susah sebab transportation whatever semua. betul. Tapi akhirnya bila tengok hasil tu macam mana? Klien puas hati lah. Ya, Memang happy lah. Itu pun adakah balloon arch tu pun kalian yang set up kan? Betul. Betul. Dia Kita macam ada- kita orang last minute lah macam tu. Okey. Dan saya nak tanya sebab saya sangat suka tau bila orang-orang yang macam kreatif buat orang happy. Kan betul tak Haziq? Kejutan untuk buat orang happy kan. So, kalau idea contohnya Daya dengan Haziq kata, kita rasa macam nak buat surprise untuk kawan kita. So, adakah anda yang akan bagi idea tunjuk rasa je macam ni cantik ataupun selalunya memang customer yang akan cakap? Selalunya kalau lelaki dia nak buat surprise dekat wife dia tak pandai sangat. Jadi dia akan cakap, sis macam mana saya nak buat surprise ni? Tak setuju. Macam tu. Macam sis nanti saya nak tutup mata wife saya. Gitu. Dia akan cakap macam tu lah. Okey. Tapi memang kebanyakan lelaki lah yang datang tak tahu idea tu. Betul. Okey. Tapi kita akan assist lah bagi idea. Lelaki jarang buat surprise tapi sekali dia buat surprise memang romantik. Nasib apa balik? Dia jarang-jarang tapi cukup bermakna. Betul. Okey. Itu kalau ni. Tapi kalau tengok tempat kan. Okey, mungkin tempat, adakah Syafiqah dengan Maziz pergi yang dealkan tempat tu ke? Kita akan deal. Ataupun macam kita yang nak buat ni kena pergi Semua kita. Betul. Semua kita. Kecuali customer nak, saya nak kat rumah, saya nak kat kafe. Jadi customer kena contact lah orang tu kan. Yang taman memang semua daripada. Betul. Tapi nak tanya, apa nama company Syafiqah dengan Maziz ni? Apa yang orang panggil lah? Macam dia mesti ada nama dia kan? Nama Instagram kami Picnic with Us. Picnic with Us. So itulah nama brand dia. Picnic with Us. Okey. Lagi satu kan, bila tengok macam picnic tent ni, orang kata paling takut sekali kita dah set up hujan. Pernah jadi tak? Ya, betul. Betul. Kita orang memang banyak kali mandi dalam hujan. Ya ke? Betul. Tapi itu awal perniagaan lah. Maksudnya kita orang tak tahu lagi. Macam tanda-tanda hujan apa semua kita tak tahu lagi. Tapi sekarang Alhamdulillah lah. Kita orang memang jarang lah. Bila customer datang on time, and memang dapat elak hujan tu. Okey, maksudnya pengalaman sudah mengajar. Kita dah lebih orang kata dah lebih ready. Tapi kalau ada orang yang nak buat besar sikit lah, buat untuk 100 orang, memang setup boleh jadi besar ataupun
boleh buat untuk 100 orang ke Akan tak? datang kita memang akan rancang. Kita memang rancang. Nak buat besar Tapi sikit. setakat ni 20 packs lah maksimum. Maksimum 20 packs. Yang 100 orang tu dah boleh buat wedding lah. Ya, Sebab betul. kita orang ada je yang tanya, sis boleh tak saya nak buat wedding ala-ala piknik. Tapi kita orang tak ambil lah lagi sebab waktu tu kita orang tak Tapi ada akan bajet datang, lagi lah kan. Akan datang, nampaklah macam mana piknik tent ni dia boleh berkembang menjadi macam-macam. Pernah tak you guys expect dia akan Oh, tak pernah. betul. Sebab dia terlalu cepat. Kita sebenarnya suka-suka je pada Suka-suka awal je. tu. Oh ya, daripada suka terus jadi Ya, betul. punca Cita-cita. pendapatan. betul. Ya. Kan? Okey, so katanya nak tengok ada you guys ada TikTok juga? Tengok with us? Oh, okey. Ada TikTok kan? Jom kita tengok Kita nak tengok je TikTok Picnic menarik. with us. Okay, sambil-sambil dia set up ni, jom kita tengok Picnic with us punya TikTok. Siapa yang selalu buat ni Raja ni? Saya lah. yang- Awak lah. Okey. Okey, contohnya. ini dia punya ni gambar Ini gambar. Ni gambar. Tapi TikTok sebenarnya sangat bagus kan untuk betul. sampaikan Platform yang baik lah. Okey, ni Okey. videonya, video set up. Oh, okey. Wow. Selalu berapa orang yang buat ni untuk set up? Sekarang ni kita ada 4 orang. Pekerja lah. Pekerja. Hati-hati mungkin nanti jadi 20 orang tak? Pekerja 20 orang, set up untuk 100 orang tu kan. Sebab Dayang Haziq boleh je apply. Haziq? Saya macam dah plan tadi. Bulan 4 ada free. Ada insyaAllah. Cantik. Okey, Bulan ini 4 dia. ada free. Ini dia namanya. Ini nama TikTok kan? Andika. Saya sebenarnya personal kan. Tapi awak share lah tentang awak punya benda kan? ya, betul. Okey. Cara- Ini dia kalau nak tengok TikTok, tengok macam mana ada setup betul. kan? Ada sharing macam mana cantiknya. Cepat-cepat pergi tengok. Like tu bagikan jadi 1 million. Kalau boleh follow lah. Wah. Tak datik is impossible. Betul lah. betul. Okey. Ya, wah bouquet apa semua memang boleh disediakan kalau betul. ada apa-apa add-on yang pelanggan nak. Betul. Fotografer pun ada. Wah. Bila makin lama setup tu makin berkembang. Kita Betul. seriously kita orang sangat impress sebab ini adalah usaha anak muda menjalankan satu bisnes yang daripada Pinterest, semua daripada social media. Betul tak inspirasi tu. Jadi all the best lah. All the best. Saya terus jadi excited. Ya. Nak buat bulan 4 ni. Ya. Dah terus cakap. Saya excited. Terus lock job So saya tak pernah lagi buat apa-apa event ataupun birthday party dekat taman ke apa kan. Okey, ni first time korang buat untuk 100 orang? Mungkin. Yes. Okey. So sekarang ni kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan tadi hari ni lah ceritanya kita cakap pasal kejutan. Okey, betul. Kita ada satu kejutan dengan belon. Okey. Apa benda kejutan dengan belon Zik? Okey, kejutan dengan belon ni ini adalah kebiasaan. Oh, yang selalu macam untuk Biasa suami orang isteri datang, sampai. orang datang bawa belon, kat belon ada tulis best wife in the world. Kan best husband in the city. So Aziz Kenapa rasa wife in the world, husband in the city? saya tak tahu. Kenapa Zik? Tak tahu. Kita kupas. Baik cakap je. Kita tengok video ni Kita sekarang. tengok kejutan dengan belon. Baik, kadang-kadang kalau kita nak plan ataupun kita nak buat sesuatu ataupun surprise kepada orang yang tersayang kan, kadang-kadang kita ni tak dapat idea tak tahu nak buat macam mana. Pada pagi ini kita akan berkongsi satu konsep ataupun satu idea kepada penonton kita iaitu dekorasi menggunakan belon. Mungkin Amir boleh kongsikan sebenarnya adakah susah kalau kita nak menggunakan belon ni sebagai medium untuk kita nak decorate satu-satu majlis ataupun kita nak buat surprise gift tu? Pada mulanya memang susah. Tapi kita ambil inisiatif untuk berlatih menggunakan video kita pergi ke training dari luar negara online. So dari situ kita train membuat satu hiasan atau dekorasi and then kita cuba iklankan dan kita semakin hari semakin mahir. Kali itu kan saya bermula membuat dekorasi belon dari tahun 2016. Tapi sebelum tu kita hanya membuat basic simple belon saja menggunakan helium. And then start daripada 2020 kita cuba untuk pergi jauh. Kita pergi attend online class and attend physical class untuk buat practice untuk buat belon yang lebih gah gitu. Sebenarnya kalau ikutkan jenis-jenis hiasan belon ni ada berapa jenis? Okay, saya boleh bahagikan kepada dua, iaitu satu untuk gift kita beri ke orang, lagi satu kita decoration. So yang gift ni macam biasa kita buat simple je, macam gunakan helium ataupun bunga sedikit and then kita bagi surprise gift kepada orang. And then lagi satu decoration ni kita kalau ada event macam birthday event ataupun launching ke, kita akan menggunakan belon garland
Okay, garland ni macam hiasan menggunakan balon tapi tanpa menggunakan helium balon. Kita akan tiup angin biasa and then kita akan hias jadi dia macam garland. Kita mengambil inspirasi dari luar negara, balon artis luar negara, and then kita start buat event sikit sampailah sekarang. Dalam banyak-banyak proses yang kita nak buat tu sebenarnya cabaran utamalah yang bagi Amir rasa yang mana yang paling susah sebenarnya kalau kita nak handle balon ni untuk nak buat dekorasi sesuatu majlis tu. Kita orang punya musuh utama adalah masa. Untuk balon artis ni masa itu emas. Jadi kita nak follow kita punya orang cakap progress, kita kena betul-betul perfect timing. Maksudnya menguruskan masa supaya segala jenis preparation menjadi dan balon tu akan menjadi cantik. Let's say kalau kita tersilap buat ataupun balon banyak tak jadi, dia akan mengganggu kita punya prestasi lah. Time kita nak buat preparation tu, dia memang instagramable. Maksudnya memang cantik untuk buat photoshoot. Macam tu. Di setiap sudut pun nampak lawa bila ada balon. Lagi-lagi balon tu memang dia dekorasikan lah. And then bila warna dia menarik, memang akan buatkan suasana tu meriah. Memang lain daripada benda lain. Lepas tu dia akan menimbulkan suasana meriah lah untuk event tersebut. Jadi macam mana, ada sesiapa nak buat kejutan tak untuk yang tersayang? Jangan main-main tau. Bila saya rasa kejutan ni memang akan buat kita terus rasa happy di awal-awal kan. Okey, tadi dah cakap siapa ni, Tan. In 3, 2, 1, surprise! Surprise lagi. Ya Allah, hari ni banyak sangat kejutan. Wah, Kek lah. penat saya set up surprise untuk Dayah. Ya ke, Haziq? Kita ada kek warna pink. Warna favourite Dayah. Pandai je tu kalau favourite saya ya. Kalau favourite pun salah macam ni. So ya, Haziq kata kejutan saya dah siap untuk Dayah. Dia tak tahu plot twist dia Dayah yang buat semua ni dengan Chef Zam. Nampak? Tak. Chef Zam, saya yang buat tadi ni. Ini usaha bersama sebenarnya. Okey, jangan dong. Oh, nampaknya sangat literal. Okey, kejutan dengan kek itu biasa. Betul. Itu memang selalu orang buat. Itu kalau birthday ke, tunang ke, nak buat apa-apa ke, kalau tak ada kek mungkin dia rasa macam seri tak lah. penuh. Tak seri. Dia macam dia macam tengok muka Dayah tapi tak manis kalau tanpa kek macam tu lah kononnya. Oh, gitu. Oh, lama. Sebab dia muka Dayah tengok ni tak manis. Dia ibarat macam tu kalau tak ada penyeri. kek. Mungkin sebab ada kek Dayah nampak lebih berseri hari ni. Oh, gitu ya. Pandai Chef Zam sekarang kan? So, Chef Zam. Ya, saya. Kalau tengok dekat atas meja ni sekarang ni, apa je kek yang ada ni? Okey, kalau macam ini kita panggil cake celebration lah. Okay. So macam birthday cake. So kalau macam ni kita ada macam tema unicorn lah yang memang daripada dulu sampai sekarang memang unicorn. Okay. Ini memang daripada awal Borak Kopitiam pun kita pernah lawan buat unicorn ni dulu Haziq dengan Dayah. Ya, dan ternyata kami berdua memang tidak tak reti bentuk unicorn. Ya, memang tidak berseni lah. Okey, kalau unicorn selalu biasalah anak-anak kecil. Betul, buat. macam anak-anak kecil semua. Okey, macam ni? Kalau macam ni, kalau tema ini kita panggil cake fondant. Kita ada dua types ni. Kalau macam ni yang cream lah, ini buttercream. So kalau yang macam carousel ni, ini adalah cake fondant. So ini yang bertemakan mungkin nak benda yang mungkin pelik-pelik sikit lah. Kalau cream ni dia sedikit limited, dia punya design. Tapi kalau macam fondant ni kita boleh buat macam-macam. Sebab dia daripada gula. Daripada gula. Dia macam tanah liat. Tapi benda tanah liat yang boleh dimakan lah. Macam tu. Mana tanah liat tadi? Sebenarnya chef ada pegang and buat tanah liat tu. Dia bukan tanah tau. Ini memang gula. Ini boleh buat daripada gula. Ini kita panggil fondant lah. Dia macam pelatih tanah liat tu. Cuma dia dibuat daripada gula. Dia boleh buat bentuk-bentuk semua. Betul, buat bentuk-bentuk. Nak buat muka Dayah ke, nak buat bentuk Haziq ke boleh. Wow. Wah, luar biasa. Dia nak buat bentuk muka kita. Good idea. Tapi takut menyeramkan lah. Takut tu elemen surprise lah orang cakap. Okey. Tapi kalau macam tu pula, saya nampak lebih kepada contemporary macam wedding. Ini macam orang siapa yang suka lebih simple, orang-orang lebih dewasa. So konsep-konsep macam ni kita panggil dripping lah. Kalau kita nampak tepi ni coklat dripping. Dia punya luaran dia kita still guna buttercream juga. Okey. Sebut je saya dah rasa terliur. Buttercream lah tapi apa ya yang Allah. saya duk pandang daripada tadi ni adalah ni. Okey, Haziq, tarian sikit, Haziq. Oh mama. Oh, Okey. Kalau Kek yang macam BTS tau. BTS. Kalau kek macam ni, ini kita panggil kek menggunakan edible printing. Edible printing, Kita okey. boleh print terus. Kalau tak nak muka Dayah mungkin takut kan? Print je. Ini real, memang tak lari. Confirm tak lari jauh. Memang muka Dayah betul-betul lah. Kalau tengok ni.
semua memang macam ni actual Betul, picture. actual picture. Dia cuma dia menggunakan kertas yang edible dengan ink yang edible yang boleh dimakan lah. Jadi Syed Hasan dah tahulah saya punya birthday cake tahun ni muka saya. Muka dia. Takut tak makan nanti. Takut orang tengok. Tak apalah. Okey. Dan kalau cakap tentang kek ni, kan ada macam-macam jenis kek kan. Betul. Dan macam pengalaman chef sendirilah kan. Bila orang request kek untuk kejutan, apa yang chef sendiri buat? Ui, terkejut je dengan permintaan dia ni. Kadang-kadang saya yang terkejut tu last minute. Itu memang saya terkejut lah. Nak minta apa boleh. Boleh. Tapi jangan last minute lah, itulah yang terkejut. Tapi kalau daripada design, sebab kita pun dah lebih 12 tahun dah. Design ni kita dah boleh tahu dah macam mana. Cuma yang terkejut ni bila kadang chef saya nak kek esok Chef saya nak kek malam ni. Kita boleh buat tapi kita kena tengok pada timing lah. Tak dapat lah nak extra effort tu. Contoh kek yang mudah lah macam kek unicorn. Jom kita buat kek unicorn. Daya nak buat kan? Memang risau. Risau. Okey, tak apa. Chef nak buat kek unicorn dan Daya akan rosakkan kek tu. So ini kek yang kita dah balur dengan fondant. Okey. So kita ini boleh dapat kat kedai lah, dia jual dah siap, ataupun kalau ini kita guna gula. Oh, ni guna gula betul. Yang ni yang kita ubur saja sebagai dekor. Betul. Sekarang ni senang je. Letak kepala dia dulu. Letak dia punya tanduk ni. Kemudian kita akan pipekan dia punya krim. Krim ni yang kita panggil buttercream. Siapa nak mula ni? Apa kata chef mulakan? Apa kata chef? Kita rasa better chef buat dulu, lepas tu kita ikut. Boleh, insya-Allah tak ada masalah. Okey, saya tak tahu kalau anda di rumah pun suka kan dalam seni-seni nak buat kek ni. Boleh tengoklah hasil seni saya dengan Haziq yang tak suruh apa hari ni. Tapi chef ajar dulu. Okey, kita Kita masuk kat sini Rayyan. Oh, okey. Potong dulu depan yang warna pink tu. Nampak tak? Nampak tak? Punya clueless tak tahu nak buat apa ni. Okey, sini dah. Besar sikit lagi. Besar sikit. Betul. Okey, alright. Okey. Kemudian ya, apa yang kita perlu buat? Kita pipe je kat sini. Macam ni. Satu. Tunjuk sikit agak kamera. Tunjuk macam tu. Yang warna putih tu kat saya Daya. Putih. Okey. Yang bawah tu. Nah. Kemudian kita boleh Gunting. Daya, ni yang paling crucial sekali. Korang kena buat macam mana tau? Macam mana? Kena tarik nafas dulu. Tarik nafas. Terus pusing. Mak. Chef tengok ni chef masuk pun saya tak lepas tadi. Okey. Okey, pusingkan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok ya. Saya cuba. Tapi Daya tu mungkin tak potong lagi. Bagi kita potong dulu Daya, bagi dia keluar. Okey. Potong pun tak, nak buat terus dia punya pusing-pusing. Okey. Nampak nervous dia tu. Okey, sini Pipe tekan. Dekat. Pusing. Bismillah. Mana bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik. Tarik. Okey. Wow, kelihatan begitu. Daya. Unik. Itu biasa. Okey, kita dah tengok Daya buat. Sekarang kita dah tengok Haziq. Tunjuk Haziq. Jangan malukan orang lelaki. Come on lah. Come on, Haziq. Come on. Ini apa? Ni apa ni? Itu bunga ros kecil lah. Chef nak buat kat mana? Mungkin boleh buat kat belakang sebab nanti tak nampak sangat kan. Okey, Haziq. Dia kena pusing tak? Kena pusing. Kena pusing tak? Cara tu nampak macam profesional, Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah. Tarik. Wow, macam itu pusing. ini macam kuih apa kuih? Saya buat lagi sekali. Saya tunjuk lagi sekali Mungkin ada yang tak nampak tadi. Macam mana saya pusing? Boleh close up. Okey. Close up. Okey. Okey, close up 1, 2. Push. Tadi jadi tapi yang ni dia macam yang close up pula tak jadi. Yang close up tak jadi. Okey, Daya nak boleh buat lagi ke? boleh buat penuhkan dia. Okey, kalau macam kek unicorn ni kadang-kadang dia suka kek yang berwarna. Yep. So kalau warna-warni. macam warna-warni betul barulah penyeri. Kalau macam tadi kita ada kemah-kemah tu kan. Ya. So kalau ada kek yang sweet-sweet macam ni, sweet lah. Makin lama makin orang kata dah rupa apa pun tak tahu ni chef, tapi tak apalah. Saya buat lagi satu sini. Apa buat je depan dia. Dengan cerita Haziq nak tempang dengan Daya nanti bulan 4. Dia dengarlah perbualan kita. Dia dengar perbualan kita bulan 4 lock kek. Lock cake. Lock kek. Aduh. Okey, tak apalah chef. Okay. Kalau saya takut kalau saya dengan Daya buat unicorn tu jadi benda lain lah. Jadi benda lain? Tak apa, kita jangan risau. Itu biasalah. Okey, lepas Tapi tu last kali kita nak letak dia punya mata lah. Ini kita kening. Macam perempuan kan dia ada bulu mata dia kan. So kita akan, ini kita gunakan fondant. okey. So apa yang kita perlu lakukan, kita akan lekatkan dia menggunakan glue. Glue ni buat glue macam mana? Ini kita biasa guna air ataupun kita panggil edible glue lah. Edible glue. Jangan guna yang boleh glue dimakan. yang buat tapak-tapak kertas tu. Gam gajah ke apa ke jangan guna lah. Okey. Okey, dan kita lekatkan. Jadi macam mata dia. Bulu mata dia saja. Bulu mata je. Alah, comel lah. Okey, lekatkan bulu mata dia. Okey. Alright. Sebelah dah settle. Dia kenyit sebelah je tu. Sebelah lagi. Baiklah, saya tolong saya. Daya, Okey. Daya expert buat tapak bulu mata ni. Jangan risau. Okey. Glue dia jangan banyak sangat sikit. Masak. Okey. Apa ni? Kita semua Banyak tu. bersedia untuk saksikan kening paling sengit.
Okey, betul sini Chef. Okey, so Okey. belah Sini betul. Saya tak Okey, nampak. kita jangan tengok dulu. Kita macam surprise Okey, lah. dah surprise Okey. lah. Okey. Aziz tak apa, Aziz buat macam ni dulu. Buat lu. Betul-betul surprise tu. Tekan sikit. Sekejap, Chef, nampak macam misai kat mata saya. Tak ya, Tengok. Chef? Okey, dah. Okey. 1, 2, 3. Yeay! Chef, takkan saya tak buat apa-apa? Haziq ada satu. Saya Okey, nak buat, saya nak Haziq buat. Haziq tak perlu buat sini sebab nanti saya takut nanti jadi lagi surprise. So kita ada sesuatu untuk Haziq. Okey. Saya nak Haziq potong kek ni. Apa kerja senang je? Haziq. Potong kek. Biasa yang senang tu yang saya takut tu. Biasa kalau Ni pisau buka biasa, ni. Biasa kalau aku cakap senang, itu saya paling takut sekali. Okey, itu paling takut. Sementara Haziq nak potong tu, Chef. Wow, saya pisau pun ada macam-macam jenis. Wow. Saya nak tanya Chef lah kan. Tadi kata sekejutan. Takutlah orang order last minute, Chef kan. Betul. Kek yang paling susah sekali Chef pernah buat. Yang orang ni macam memang dia nak, saya nak sesuatu yang berbeza. Okey, kalau cakap pasal kek yang paling susah, kita cakap pasal wedding cake lah Dayak. Wedding cake ni memang ambil masa yang lama untuk kita siapkan. Okey. So, yang paling susah yang kita pernah buat, Alhamdulillah, kek yang ada air terjun. Oh. Dalam tu ada air terjun mengalir. Saya pernah datang untuk... Tular. Chef pernah datang, pernah cerita juga lah. Betul, itu kan? ada salah satu kek yang kita... Wedding orang terkenal tu. Wedding kek Kak Lina Pompom. Ah. Dia ada air terjun dalam tu dia. Warna dia dah biru dah sama, dah biru macam ni. Cuma Kak Lina Pompom punya idea kan tu? Betul. Dia bagi tahu kat nak buat air terjun apa semua. Dia nak yang something yang pelik dia kata. So kita bagilah pelik, betul lah. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Ya. Saya ada air terjun dalam tu, ada pokok-pokok. Tinggal nak letak ikan je. Ya ke? Kenapa tak cakap saya boleh supply ikan? Nanti mungkin anniversary kita nak letak kapal terbang tu ke? Bulan 4. Bulan 4. Okey. Bulan 4 kita Tak buat. apa. Haziq, kenapa tak potong lagi? Saya tengah fikir mana satu pisau dia. Pilih pisau yang mana nak. Kita pakai pisau inilah. Kita pakai pisau tu Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau pun cantik Chef ni. Okey. Masya-Allah. Dan Jadi- Chef, okey, Haziq Okey, Chef. potong. Okey. Saya nak saya potong macam mana? Potong segitiga. Okey, masukkan ke tengah. Bahagian tengah tu. Tadi Macam Haziq kata ni, tak ada, macam kan? ni. Betul. Potong macam biasa Potong macam biasa. Tapi make sure sampai center lah. Center sini Sampai Yeah. center Zik. Main Zik kita nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tekan sikit. Happy birthday. Boleh Zik? Wow. Kenapa dia sengit? Tak apa, jangan risau. Jangan risau. Tarik je sesuai. Saya risau lah takut ada kejutan apa-apa dalam ni. Belah sini Okey, belah situ. Okey, betul. situ Zik. Okey. Chef, Yeah. okey, katanya kek kahwin paling susah nak buat. Setakat ni kek yang Okey. paling lama Chef dah buat berapa lama? Normally pun wedding cake juga. Wedding cake ni mengambil masa Nak saya- dalam 2 minggu je. Tarik ke kek ni? Minggu? Okey, Ya Allah. okey, jap kita akan tarik benda ni. Okey, yang tarik kita biar chef yang buat. Oh, yang tarik biasa buat. Sebab saya risau. Takut Risau, ada apa-apa keluar daripada situ. Okey. Tak adalah, binatang-binatang tak adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mungkin Okey. Kita nak pusing ke mana? kat sini ke? Gitu. Okey. Okey. Apa Okey. yang ada dalam tu? Kejutan untuk anda. Wow. So, ini kek dia. Hmm. Ini kalau kita buat macam birthday untuk budak-budak. Wow. So, ini antara sprinkle. ada elemen surprise dia lah. Yes. Kreatifnya. Wah, saya tak sangka soal dalam tu ada sprinkle-sprinkle tu, Chef. Betul. Kalau ada orang buat, kalau macam buat kemah tadi, dia nak buat nak melamar kan. Dia letak apa dalam tu? Cincin. Wow. Tapi Haziq dah tak boleh lah. Dah tak cincin Itulah sangat. saya pun nak saya pun tak tapi saya boleh minta. melamar lagi. Boleh melamar lagi? Melamar. Melamar sekali lagi? Okey, jangan salah Amboi. cakap nanti balik ke tidur. Tak. Okey, so chef. Okey. Ya, kalau ada orang nak order kek sprinkle ni ke, kek letak cincin kat Nak buat dalam ni surprise semua ke? ni. Kalau nak order ni boleh je ke laman Instagram kami di @madaboutcake_official. Kat situ korang boleh tengok hasil kerja yang kami pernah hasilkan lah. Ya. Tapi macam untuk bulan puasa ni kita dah nak close untuk biskut raya. Biskut raya. Biskut Nak raya. biskut raya yang pelik-pelik? Kan? Yang macam ada keluar apa-apa daripada tu. Ni chef Ini dia. laman Instagram saya sendiri ini lah. chef Kalau dia. nak tengok-tengok resepi ke bulan-bulan puasa nanti, Daya mungkin boleh belajar masak di sini. nampak- Ingat tak saya buat apa kat dalam tu untuk Daya Saya itu? ingat Chef kongsikan resipi tiramisu masa saya di Australia. Tapi sampai sekarang tak dapat tiramisu Sampai tu. sekarang saya hanya menyaksikan saja. Okey, jangan ungkit. Jangan sedih. Macam okey. Okey. Baik, Chef, terima kasih banyak sebab sudi kongsi dengan kami. Yang sebenarnya kejutan kek ni sangat penting. Kalau apa-apa event mesti kena ada kek. Betul, Aziz? Betul. Dan kek bukan benda yang klise. Kita boleh buat benda tu jadi berbeza. Betul. Yep. Orang cakap tanpa kek ni tanda penyeri lah untuk sesuatu majlis ni. Ya. Tapi nak pada dia lelaki mungkin kadang-kadang terlupa. Kek lah penyelamat dia. Kalau nak tepat tu mungkin lambat kan. Kek ni orang cakap paling cepat lah. Yang siap ada dia. Yang siap ada. Yang siap ada. Jangan call Chef last minute sangatlah. Kalau baju apa? RTW kan? Ni RTE. Apa tu? Ready to eat. Ready to eat, Ready to eat. Okay, so terima kasih Chef Terima Ram. kasih, Aziz. Terima kasih, Chef. Daya. InsyaAllah nanti kita
cerita lagi tentang kek ataupun biskut-biskut. Kita akan selalu jumpa chef bulan puasa nanti insya-Allah. Okey, tapi Dayang, sekarang ni ada satu benda yang Dayang nak cerita. Ya, saya nak cerita ni tentang drama. Dramanya adalah Sayang Tak Dikenang. Apa benda yang Sayang Tak Dikenang ni? Okey. Jangan lupa saksikan drama bersiri ya, Sayang Tak Dikenang ni. Gandingan Fazlan Hazim Ruhaini, Izani Jasni di slot Akasia setiap hari Isnin hingga Ahad jam 7 malam di TV3. Wow. Apakah drama yang berlaku ni? Sayang Tak Dikenang. Setiap hari tau. Isnin sampai Ahad 7 malam. Tak Dikenang setiap hari 7 malam terbaru di Akasia TV3. Sekarang setiap hari tau Akasia. Isnin sampai Ahad ya? Ada 7 malam. Jangan lupa saksikan, okey? Sayang Tak Dikenang. Tapi sekarang ni kita nak kenang jasa chef. Terima kasih banyak-banyaklah. Kita nak bagi chef rehat. Kita pun nak berehat. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Apa kejutan selepas ini? Sekarang ni kejutan saya nak makan tu, chef. Boleh, silakan. Bismillah. Bye. Menuju dia ke kota, di tangannya berbunga di hati penuh cinta, berbagai macam bunga dibawa. Nampak bunga di bawah Untuk dijual di kedai mama. matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Inilah gadis dan bunganya. Kita ada Farah Diana. Kita nak panggil apa? Diana saja? Diana saja. Dan Diana lah sebenarnya membawa bunga-bunga yang menceriakan kita punya set hari ini di Borak Kopitiam. Sebab dari yang Haziq kan daripada pagi tadi, kita cerita pasal kejutan. Bunga kita tak cerita lagi. Yes, yang bunga yang kita bagi pagi tadi tu, itu bunga duit kan? Ini bunga sebenar. Real flowers. Real flowers. Dan saya rasa bila tengok gubahan kan, Diana, saya selalu kata macam, saya tak tahulah orang yang gubah bunga ni, kadang-kadang saya jumpa bunga banyak je, tapi bila dia gubah tu nampak lagi cantik. Ya, kalau tengok bunga kalau bagi sekuntum je macam okey biasa. Tapi bila dia sejambak dan digubah, luar biasa. Ya, betul. Wow, so Diana mungkin boleh cerita start bila ni sebenarnya mengubah bunga ni? Oh, sebenarnya saya start ni macam secara tidak sengaja. Saya adalah lepasan ambil kejuruteraan elektrik. So kemudian masa pertengahan elektrik ke bunga? Ya, sangat lari bidang. Daripada duduk apa ni? Buat elektrik. Buat buat bunga pula. Ya. Kemudian saya buat servis cuci dan gubah bunga palsu. Ya, sebab kan mak-mak kan banyak buang bunga kan. Jadi saya ambil tu, cucilah bunga tu dan gubah hantar ke seorang kakak ni. Okey. Dia sebelah dekat grup kawasan perumahan saya lah. Kemudian selepas dah dapat tu, dia bagi saya feedback yang sangat positif. Dia cakap, terima kasih gubah bunga dan palsu yang diterima oleh ayahnya 30 tahun dulu. Wow, sangat sentimental lah tu. Ya, betul. Dan kemudian saya pun start dari situlah dapat order-order macam tu secara tidak sengaja. Dia daripada mulut ke mulut. Okey, itu bila? Pertengahan tahun 2020, bulan 6. Wow, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Sebab maknanya benda ni terjadi sebab PKP ke? Ya, betul. Banyak bisnes yang jadi masa PKP. Okey, dan kiranya daripada jiran, daripada jiran ke ramai lagi orang yang cuba kan? Betul. So macam mana cara awak explore tu? Adakah awak belajar? Dan soalnya daripada kejuruteraan kan? Dan belajar pada YouTube ke, tengok-tengok Instagram ke, macam mana cara nak gubah lagi cantik? Selalunya banyak bantu saya Pinterest, Google dan Instagram lah. Bila kita selalu tengok pasal bunga, sebab saya memang minat buat benda ni. Dan selalu teman, sahabat saya dia ada juga buat macam ni. So saya macam, cakap dekat dia, one day, what if like aku masuk bidang ni? Lepas dia kata, cuba je lah. Cuba-cuba dan jadi kejaya. Dah daripada kejuruteraan elektrik jadi kejuruteraan bunga. Kejuruteraan. Dah, okey. Tapi bila nak gubah bunga ni, dia ada 2 jenis bunga. Bunga palsu. Ya, betul. Bunga apa? Fake. Fox flower. Apa nama panggil Artificial. Folk flowers. Artificial flowers. Dan juga fresh. Fresh flowers. So, apa beza kalau sebagai pengubah bunga? Kesusahan dan kepayahan nak mengubah bunga artificial dan juga fresh ni? Bagi saya lebih memilih untuk menggunakan bunga segar sebab bagi saya suka dia memanglah
ada setengah-setengah bunga tu. Contoh bunga warna seperti kita lihat kat depan ni warna apa ni? Peach Peach. Warna peach ni dia ada bau dia. Itu ori. Ya, original. Semua dekat sini semua fresh. Fresh flowers. Boleh pegang. Okey kita tunggu kamera tak dapat lagi. Ni. Ya, tu fresh flowers Haziq. Haziq ke tu fake ke? Tak, semua ini fresh. Dia punya cantik tu macam macam kita macam artificial. Sebab bunga-bunga ni premium dari overseas, dari Kenya ada, dari India ada, bukan dari Malaysia. Baik. Dan bagi saya suka bunga ni, bunga fresh flower ni sebab dia ada keindahannya sendiri. Setuju. Dia ada flaws. Macam sini kan nampak ada macam kelopak tak sama, warna lain-lain. Ya, bagi saya itu macam satu keindahan keistimewaan. semua jadi. Ya, keindahan semua jadi. Kan, orang kata ketidaksempurnaan itulah yang membuatkan dia sempurna. Betul. Seperti cinta. Kan, macam cinta kita. Okey, dah bercakap tentang macam bunga-bunga kan. Bunga yang awak paling favourite sekali dan ramai orang suka. Daya, kalau orang Gubah mesti nak bunga ni selalunya. Bunga apa? Selalunya, semestinya roses lah. Roses lah Roses yang warna pink tu? Ya, pink, betul. Wow. Sebab Haziq lah salah selalu klien tu. Haziq lah salah satu. Saya selalu kalau nak beli bunga rose, dia selalu ada putih, putih. merah, kuning. Kuning. Itu biasa. Tapi saya jarang tengok warna-warna peach dan juga ni, warna pink. Dia punya bunga mawar ni. Ni purple tau Haziq. Dia purple, atas dia pink sikit. Dia macam bunga kertas punya colour. Oh, cantiklah. Wow, okey. Cantiknya. Tapi kan kita selalu cakap pasal Gubah, Haziq. Awak pun terpesona cantik. Saya daripada tadi duk pegang bunga macam tak sesuai. Macam awak dapat surprise kan? Macam saya yang dapat surprise Tapi kita duk pegang bunga daripada tadi. Kita nak belajar Gubah juga. Mana tahu satu hari nanti. Ya, boleh. Kita ada bunga tapi alamak nak bagi orang surprise cepat-cepat macam nak bungkus saya nak buat. Saya nak Gubah. Boleh? Cuba ajar kami. Okey, so sekarang Daya pilih ini adalah Gerbera Daisy warna pink. Okey. Ini tanda untuk sahabat, kegembiraan. Oh, Okay, friendship. Friendship. Setiap bunga kan lain-lain kan. Ya, betul. Okay. Macam saya sama dengan Haziq. Apa tu? Ini untuk apa lah kalau ini macam tanda sahabat ataupun menerima lamaran ke tak silap. Menerima lamaran? Saya terima. I do. Tak maksudnya itu tanda dia. Terima untuk Gubah lah. Saya terima untuk Gubah ni. Tapi kalau dapat Gerbera ni warna kuning, dia kena friend zone. Macam ni kan. Ini tanda untuk kawan-kawan yang happy macam tu lah. Okey, saya tahu warna-warna bunga ni daripada cerita Muhabbatin. Oh, ya ke? Muhabbatin. Haziq ada berlakon dalam cerita tu? Tak. Dan cerita Muhabbatin tu kan dia ada bagi bunga. Kuning ni friendship je. Yes. Apa ni, awak ni kawan saya je. Macam tu. Betul lah kata So Diana apa yang tadi. kita kena buat ni? Okey, so bahagi dua macam ni. Saya dah potong siap-siap. Bagi dua. Ya, betul. Yang ni Letak kecil tepi. ni? Ini tak tepi. Ini tak sini. Oh, dia tak segi. Okey, awak bagi dua yang besar. Okey. Yang besar Kemudian bagi dua. buat macam ni. Buat macam mana? Lipat dua gitu. Macam ni. Betul? Betul. Okey. Macam ni. Masukkan kat belakang dan picit sikit di tengah. Masukkan Nampak ni ada. di belakang. Macam ni? Haziq salah. Macam ni. Aziz salah. Okey, tak apa. Haziq buat tu saya pun rasa saya macam salah tapi saya cuba. Okey. Picit dia sama selari dengan tali ni. Okey, picit. Picit. Ya, betul. Masuk ke dalam ke kat luar? Oh, gitu. Ini okey. macam sayap belakang dia. Macam sayap. Gitu. Oh, gitu. Sebelah ni tak payah? Tak payah. Jangan rapat sangat. Dia kalau nak buat bunga, kena macam ni. Alamak. Pinch. Pinch, yes. Pinch je. Daya buat pinch. Alamak, pinch. Cubit. Tak biasa cubit orang kot. Tak apa. Saya dulu pun macam ni juga. Satu bukit sejam. Keras je lah tangan lah. Okey. Okey, macam ni. And then pinch. Tarik ke tepi sikit. Ke tengah. Nampak ni? Tarik ke tengah ya. Nampak? Sama tak? Ini ke tepi sini. Ini ke kanan. Kita buat sayap belah kanan dulu. Oh, ini sayap dia. Ya, sayap sebelah kanan. Bawa dalam tu ya, betul? Ya, betul. Dalam wadah. Dalam wadah? Okey. Macam ni. Okey, macam ni. Okey, Haziq. Kita bergerak ke sayap sekejap. Itu kata susah je. Macam ni. Nampak tak kat tangan Daya ni? Sini. Kita tak tahu lah ni betul ke tak. Okey, ini sayap ni tarik ke tengah. Macam saya ni. Nampak? Okey, tutupkan dia. Ya. Boleh. Betul ke? Tak apalah. Daya dah cantik dah. Kalau saya punya... Daya memang cantik. Halalkan je lah kalau bubuk je. Tak apa. Yang penting tu ikhlas dan hati. Bergerak ke sayap sebelah... sayap sini. Bahagi. Silap dah sebelah kiri dengan kanan. Okey, sini. Yang sama juga. Pinch di... selari dengan tali yang saya buat tu. Nampak? Haziq boleh tak? Boleh. Sini. Dia punya confident. Boleh tapi rupa dia nak macam bukan. Saya repair balik. Saya pun confident juga ni. Tapi saya rasa okey lah kot. Wah.
Okey, lapuk lipat. Macam mana penonton borak komputer sendiri pernah letak macam ni? Ya betul bunga sendiri. Kalau let's say tak beli kat kedai. Okey ke dia dah? Saya rasa macam tengah bungkus sebenarnya dia tak kisah pun awak nak balut macam saya sama ke atau tak pun boleh. Begitu. Dan awak pinch. Okey, pinch gitu. Pinch, jangan lepas Okey, macam tu. Ya betul. Masak. Sekejap, boleh siap. Okey, kita bergerak kepada... Dah bergerak ke? Dah. Kita dah gerak. Kita dah gerak. Tak apa, kita tunggu. Boleh kata boleh? Betul. Awak buat je. Saya buat saya punya. Lepas tu? Okey, macam ni tegakkan. Ya. And then pinch lagi sekali. Banyak betul nak kena tak payah buat teknik pinch lah. Macam ni je. Itu. Nampak? Dah jadi dah. Tarik dia. Ni nampak kepuk-kepuk gitu. Pinch kat mana tadi? Pinch kat tengah. Ni susun je. Ini. Lagi sekali saya ajar. Okey. Ni. Harap pusingkan C. Sabar. Boleh. Okey, dan masukkan. Dah. Masukkan terus? Masukkan. Ni. Masukkan je. Okey. Okey. Tarik. Yang sebelah sini pula. Pinch hujung ke hujung kertas. Senang sikit. Okey, nampak Boleh belakang ni macam mana? Macam tu. Okey, dapat. Awak kena pinch lagi. Kena pinch. Betul lah. Ini tangan kan. Tangan perlu... Tangan kena lembut tau. Kena macam ni je. Dia kena pakai jari ni je penting. Jari ni je. Jangan buat macam ni. Dua jari je. Ya, betul. Lepas pakai dua jari terus nampak cantik. Macam tu. Okey, dah yang kita. Okey, bergerak kepada sebelah kiri pula. Sebelah kiri pula, Zik. Benda yang sama? Ya. Haziq boleh tak tu? Sini saya buat. Saya ni macam balut jadi hantu bungkus. Okey, sebab kita pun dah start macam sekolah. Dia lebih kurang teknik dia macam balut buku sekolah. Untuk mak-mak di luar sana. Tapi ini lebih berseni lah ya. Okey, saya tak tahu jadi ke tak tapi rasa macam okey tak? Tengok. Awak kemaskan. Kita tanyalah cikgu okey ke tak okey. Okey tak ni? Okey. Untuk first time, lawa lah ni. Okey, and then. Okey, ambil ribbon. Ribbon saya. Okey, ada? Ribbon. Okey. Ribbon samakan. Okey. Haziq okey tak tu? Okey. Okey dah ya. Okey. Betul? Okey, samakan buat macam ni. Macam ni. Saya takut terbuka semua yang lain. Terus buat macam terurai nanti ni. Okey. Alright. Okey, and then ikat. Haziq tengah. Haziq okey tak tu? Perlukan bantuan. Si kandar tu ni. Lepas tu jadikan apa? Okey, sekejap buat ribbon. Buat ribbon. Okey, tak apa. Saya buat ribbon ni. Boleh. Saya takut tengok ni. Tak apa. Okey. Ni. Okey, and then tarik kuat. Tengok kuat. Dah. Ya. Okey. Saya rasa kalau saya kata okey, berjaya ke daya yang Haziq buat tu kan? Okey. Ini awak just tekan. Dia buat ribbon. Cuba buat ribbon sendiri. Okey. Saya ikat ribbon pun ada style pelik sikit macam tu Macam kasut. Saya ikat dari kasut. Okey ke? Okey. Wow. Dah siap. Okey, tunjukkan hasil. Haziq punya cantik lah. Apa dia? Cantik juga. Cantik Haziq. Okey, dia nak tahu juga. Kalau bunga-bunga fresh flowers ni, selalunya orang akan kata, tapi kalau bunga fresh flowers ni tak tahan lama. Penjagaan dia macam mana untuk bagi dia tahan lebih lama? Okey, penjagaan dia macam contoh anda beli di kedai, anda boleh potong bunga tu 45 darjah. Macam satu batang tu and dia potong 45 darjah dan masuk ke dalam belilah air. Bunga saya. Sebanyak ni. Kita potong tu untuk tahan lama. Lepas tu masukkan di dalam balang ke? And dia letaklah setitik 2 Clorox ke ataupun Clorox? Ya, Clorox. Peluntur tu. Bawah dekat air dia tu. Baru untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Kalau dengan cara ni bunga boleh tahan sampai ke 5 hari. Lama juga. Lama. Sebab kadang-kadang kita dapat ros ni 2 hari dah layu kan. Kenapa kadang-kadang ada orang yang tak suka dapat bunga sebab tak tahu nak buat apa. Ya, betul. Tapi bila tahu nak buat apa, lagilah suka dapat bunga tu. Lagi satu tips saya, kalau dapat bunga janganlah buang. Setengah orang dia akan keringkan, dia nak keringkan letak dalam frame kan. Jangan letak macam ni tau. Keringkan, ikat macam ni. Terbalikkan dia. Terbalikkan. Dia tak cabut-cabut ke? Tak, nanti bunga tu dia akan kembang macam tu lah masa dia kering. Dia boleh letak dekat dalam frame. Itu kiranya tips pada anda yang macam dapat bunga, tak tahu nak pergi mana lepas tu. Tapi kalau dapat banyak bunga lah, bunga apa yang paling tahan lama? Paling tahan lama? Bagi saya baby breath lah. Baby breath lama Baby breath. Sekejap saya ada baby breath? Ada. Kalau nak tahu baby breath tu, Daya guna sebagai apa? Hand bouquet waktu Daya punya wedding. Asal ribbon Daya macam pelik tu? Ini ribbon namanya teknik ikat tali kasut. Wow. Ini baby breath.
Wah, cantik lah. Oh, yelah, dah suka. Ni graduation sesuai okey ni bagi ni. Ya, betul. Wah, kat ni. Wow, cantik Inilah baby shark. Bukan baby shark dudu. Ni baby bread dudu. Ya, okey. So, kalau nak beli, okey, sebab saya tengok bunga-bunga ni yang fresh ni jadi jatuh cinta. Betul. Setenang ada aura relax. Dia ada bau yang best. So, macam mana kita nak beli, Farah? Diana. Boleh ke IG Gift & Co, GIFANDCO, seperti tertera di skrin. Dan klik je link tu. Nanti dia nak... Dia direct ni lah. Dia ada WhatsApp. Ada WhatsApp, ada dekat Twitter dan Instagram. Facebook pun ada. Kami Jangan jual lupa combo follow. cake juga. Okay, Diana, terima kasih banyak sebab sudi ajar kami. Ni first time dalam hidup Daya. Ini untuk Daya boleh bawa balik rumah. Oh, ya ke? Wah, thank Wow, you. saya bagi isteri saya. Terima kasih Diana. Okay, Maknanya orang ni saya terima lamaran dia. Haziq, kita ni banyak betul kejutan dan kita belajar ini lah. Ada lagi? Daya, ada lagi kejutan yang kita nak bawa dekat Daya kejap lagi. Sebab sekarang ni, kita ada kejutan punya trivia. Kalau nak tahu kejutan tu, ada trivia dia. Ada makna dia. Okey, dia dah ready? Ready? Apakah kita tengok sekarang? Makna kejutan. Okey, jom. Apa kejut? Jom. Berikan sesuatu yang wow khas buat pasangan, ibu, adik-beradik atau sahabat karib yang anda sayangi sempena hari istimewa mereka seperti hari lahir, hari ulang tahun perkahwinan dan hari ibu. Rancang kejutan untuk yang tersayang biasanya akan meninggalkan memori dan kenangan manis dalam hidup mereka serta lebih penting bakal membuatkan diri anda semakin dihargai dan disayangi. Antara kejutan yang anda boleh lakukan adalah siapa tak suka sekiranya diberi hadiah kan? Memberi hadiah adalah satu bentuk perhatian kepada mereka yang kita sayang. Namun, hadiah itu tidak semestinya mahal, terpulang kepada bajet masing-masing. Yang paling penting, hadiah yang diberikan itu mereka akan suka sampai tak tidur malam. Selain hadiah yang boleh dibeli, anda juga boleh membuat sendiri atau DIY hadiah mengikut kreativiti masing-masing. Bagi anda yang ingin membuat kejutan atau meraihkan hari romantik bersama yang tersayang, anda mungkin boleh membawa insan tersayang itu dengan menaiki bot. Biasanya mereka bakal dibawa menaiki bot beserta pakej makan malam di atas bot dengan iringan muzik serta bergambar. Lain daripada yang lain kan? Bagi mereka yang berkemampuan raikan orang tersayang dengan membawa mereka di udara, salah satu idea yang tidak kurang hebatnya. Anda boleh bawa insan yang tersayang dengan bersia-sia menaiki helikopter ataupun boleh menyewa belon udara panas. Tapi pastikan dahulu mereka tidak gayat ya. Semoga dengan kejutan ini dapat menggembirakan dan menyinari kehidupan anda dengan yang tersayang. Kejutan ini tidak semestinya dengan kebendaan tetapi sebenarnya boleh dilakukan dengan mencipta memori indah. Nak tanya penonton Borak Kopitiam, bila kali terakhir anda membuat kejutan untuk yang tersayang? Hari ini saya akan buat satu magic. Kalau tengok tangan saya kosong kan? Tengok tangan saya kosong, tangan saya tak ada apa-apa. Memang saya tak ada apa-apa trik pun, tapi di sebelah saya boleh tukar bunga duit ini menjadi manusia. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Baby Shark duduk! Baby Shark keluar. Wow, inilah magic dia sebalik bunga tu. Selalu Zam-Zam ala Kazam. Baby Shark duduk keluar. Keluar terus Baby Shark. Wow, Haziq. Saya boleh buat magic keluarkan orang daripada duit. Terima kasih. Warna sama. Sekarang tukar balik magic jadi orang, jadi duit, jadi itulah. Okey, ready? Go. Baby Shark duduk. Hilang. Okey, sudah magic sebab kita ada kejutan dengan duit pula ni. Sebab menjadi trend sekarang, kita ada Nur Azima yang merupakan tengok tadi pengubah bunga fresh flower. Ya. Ini pengubah bunga duit. Betul. Wow. Sekarang ni trend kan orang buat duit bouquet besar-besar. Money bouquet. Betul. Okey, Masya Azima sendiri kan, mana dapat idea nak buat macam kita nak buat bunga tapi bunga kita ada elemen surprise. Kita nak buat, kita ubah duit kat situ. Macam mana tu? Idea. Daripada mana datang tu? Idea tu pastinya masa dari pengalaman yang kita ada tu. Daripada start bila tu? Start bila? Start saya masuk bidang craft ni pada 2012 sebenarnya. Oh, lama dah. 2012. Lepas tu saya ada bekerja dengan satu tempat florist ni.
selama 8 tahun. Lepas tu saya berhenti kerja. Selama dalam 2 tahun tu saya buat full time buat bukit duit ni. So 2 tahun tu saya full time fokus dari kecil, saiz kecil sampai saiz besar. Saya sejujurnya saya pernah tengok orang bagi bukit duit ni. Tapi saya tak pernah jumpa sebesar ni. Okeylah. Kita teka jom RM5 kan. Kita buat untuk angkut kad Daya. Wow. Okey. Ini buat untuk Daya? Okey. Duit tu dia dapat? Tak faham. Sana? Kita bagi kad Daya lah. Bagi saya? Ini serius ke apa ni? Cuba kita kira berapa ringgit. Okey. Saya betul terkejutan. Anggaran. Berapa ringgit ada? Saya rasa RM200, RM100. Ya, okey. Berapa helaian? Boleh jadi saiz besar macam tu. 200 helaian? 200 helaian ni. Lagi? Aziz rasa 300? Lagi. Dia melebihi 300 ke atas. Dia kalau saiz macam ni. 500? Okey, betul. Aziz betul. Dah cakap lebih 300 saya. Yang mana betul dapat duit tu? Kongsi pun boleh. Kongsi pun boleh. Dah macam apa dah kongsi kan? Wow, ini adalah amazing. Dan saya macam speechless. Saya betul-betul terkejut sebenarnya. RM500 ya? Kalau guna duit RM10, dia helaian dia lagi besar daripada RM1 kan? Dia lagi besar. Kalau Kak Daya tengok nanti kita ada naik balik lori tu, TikTok tu, dia lagi besar daripada ni. Cakap pasal tu, kita ada video. Video yang Azimah cakap tadi, yang helaian RM10 tu. RM10. Tu cash dia RM6,000. RM6,000? RM6,000 paling besar yang saya buat pada bulan 1 hari tu. Ya Allah. Ni daripada bawa lori keluar ke Batu Pahat. Dari keluar Batu Pahat lebih kurang 1 jam. Dah macam bunga raya dah. 1 jam lebih kurang. Oh ya. Yang ini untuk isteri ke suami ke isteri ke? Yang ini untuk anak daripada Singapura, dari Singapura pergi untuk mak dia, birthday. Birthday mak dia. Yalah. Saya inilah berumah belum rumah. Kalau kita nak bagi duit sesaja RM6,000, RM6,000. Dia macam biasa je. Tapi kalau kita bagi RM6,000 dengan cara macam ni. Betul. Amanah dia untuk saya pun kena amanah yang berat lah. Yalah, betul. Saya kena tunjuk duit keluar masuk semua. Okey, cakap pasal duit keluar masuk. Pernah tak Azimah ada pengalaman, ada orang customer yang macam datang kan, tak nak bagi duit dulu, pakai duit awak dululah buat. Kalau boleh memang utamakan, kalau boleh, memang dia kena transfer kat kita. Total, kalau contoh 500, transfer total dan sekali dengan upah. Kira kena buat macam tu kalau takut dia akan buat pembatalan tu kan. Betul, kita dah buat benda ni memang ambil masa lama, tak boleh setiap 1 hari. Ya. Yang besar ni berapa lama ni, yang duit RM1 ni? Okey, ikutkan kalau customer, kalau boleh bagi kita masa dalam seminggu lah. Jadi kita tak terlalu push diri kita untuk nak sampai masa tu tak adalah terlalu nak tekan sangat kan. Macam kena Daya dengan benda tu. Okey. Ini sebenarnya saya pecah rekod juga ni buat ni. Berapa? Nak untuk datang sini saya buat besar macam ni biar nampak real depan mata. Ya betul. Berapa lama rekod awak tu? Okey. Semalam pukul 2 pagi sampai 4 petang buat benda macam ni. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Nur Azimah punya pengorbanan. Terima kasih banyak. Untuk borak kopitiam sahaja. Wow. Okey, so kiranya kan kalau tentang preparation, adakah Azimah buat seorang ataupun ada tim yang kena sama-sama buat? Okey, untuk prepare tu sebenarnya sebelum ni semua saya buat seorang. Tapi bila saya rasa order tu semakin banyak sejak saya berhenti kerja tu, rezeki saya lagi melempah lepas tu. Masya Allah. Okay. Lepas tu, saya rasa saya boleh kena kongsi dengan orang lain. Saya pasang pekerja. Macam Bukit Duit ni, saya rasa saya nak cut saya punya tenaga. Duit tu saya suruh orang lain gulung. Jadi saya buat benda tu seorang. Jadi saya dapat jimat tenaga untuk buat bukit besar ni. Kalau buat seorang boleh pengsan. Ya, betul. Ya, betul. Tiba-tiba mana Azimah dah pengsan tepi bunga. Dia dah masuk dekat dalam tengah tu dah. Dari tengah bunga tu dah. Ya, dan sebenarnya kita kan, saya impress bila kita letak duit ni, saya punya ketakutan adalah duit tu akan rosak. Duit akan rosak. Okey, ramai yang beranggapan macam tu. Sebenarnya kita ni ada teknik masing-masing. Jangan guna gam. Okey, duit ni pakai solitip je. Solitip ni kalau kita masuk angin, 2-3 hari dah terbuka. Kadang saya buat yang pukul 2 pagi tu, yang ni pun boleh terbuka. Dia kadang kalau kita nak salut satu-satu pun, belagi banyak ganda kerja kat situ. Okey. Disebabkan saya punya kerisauan ni, katanya nak ajar kita macam mana cara nak gulung duit tu. Boleh. Demo. Ajar Daya dengan Aziz. Aziz sekali Aziz. Daya Aziz sekali ya. Kita kan Ya Allah. Tadi kita buat yang fresh flowers tu punya gubah pun tak reti. Ini lagi besar. Okey. Cabarannya lagi besar. Okey, cabaran lagi besar. Memanglah. Okey, macam mana? Okey. Ini untuk yang kita buat demo Demo akan nampak di kamera yang ini. Ni kita tinggalkan ruang kosong ni untuk masukkan duit ni lah. Okey. Ni saya buat dulu contoh. Okey.
Tunjuk kamera juga. Okey. Kita kena ada kayu tu. Okey, ni bahagian atas. Okey, kita akan gulung ni. Menggunakan solitip lah. Memang cara dia buat ni macam senang sangat laju dia. Solitip duit Ini baru dapat selai. Itu kalau yang 500 macam mana pula? Okey. Kita daripada atas turun ke bawah. Solitip ni jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek pun mudah tercabut. Okey, kat sini mesti ketat. Kalau tak ketat fail lah. Nanti boleh tercabut. Dia akan jadi macam ni dan kita akan cocok. Okey. Daya cuba buat dulu Daya. Saya cuba cucuk dulu boleh? Cucuk mana? Cuba cucuk dulu. Okey. Tak tunjuk nak masuk. Ni dia berpusing kan? Okey, ni dia ruang kosong kan? Sinilah. Ni menghadap ke depan. Menghadap ke depan macam ni. Dia akan sama tinggi yang tepi ni. Okey. Kejap. Saya cuba ya. Asal macam kejap. Okey, dia memang macam tak ada ruang dah. Tekan. Okey. Ataupun macam ni. Okey, tu boleh masuk. Iya. Dia kena sama level Cik, macam saya ajar tutorial pula. Nampak yang dia macam pusingan. Kita nampak ni, kita jadi kita seni tu lebih teratur. Sepertinya awak cuba melarikan diri ni. Awak tak nak pusing bunga tu. Daya, pusing bunga tu. Pusing? Ni. Bukan pusing bunga tu. Pusing bunga sebenarnya tu. Kena tengok. Okey. Itu saya masukkan dulu. Okey, sekarang jom kita buat pula. Daya buat. Okey, ni lidi. Solitip cara teknik yang sama. Okey, kita try sama-sama. Okey. Ni Haziq punya. Haziq. Okey. Tapi solitip satu je. Okey, tak apa. Okey, so yang ni. Okey, ni yang tajam mesti bawah lah biasanya. Tajam bawah. Kalau dia rasa panjang, kita kena potong. Okey. Yang ni, kita naik ke atas. Macam ni sengit ni. Lidi tu jangan terlalu terkeluar. Tak cantik bila kita cocok. Okey. Nampak? Okey. Dia tenggelam sikit lah. Dia akan jadi macam ni. Senang je dia pusing. Kita nampak pusing je senang. Dia halus je. Betul tak ni? Dia jangan kucuk sangat. Dah terkoyak. Okey. Jangan Haziq. Dia akan kembang kat sini. Macam nak buat kembang tu? Okey. Sekejap. Ni. Kalau rasa set yang ni pun boleh tukar. Macam tu okey. Ini bukan. Okey, dia macam ni. Okey, lagi sekali. Okey. First, kita ambil ini bahagian atas dia. Ini ubur dekat tepi ni. Okey. Macam ni. Ni kan. Serong, lepas tu naik ke atas. Jadi macam ni. Okey. Itu jauh sangat tu beza dia. Alamak. Nampak tak sangat tak ada seni. Tolong. Okey. Sekejap. Macam ni. Okey. Dia jadi macam ni. Nampak macam senang sih. Nampaklah. Boleh tak Aziz? Dia jangan macam tu. Dia macam ni. Macam ni. Belakang dia. Dia akan bentuk ni macam ni kan. Macam kun lah. Macam kun. Jadi tak Aziz buat tu? Itu jauh sangat tu. Bolehlah juga. Okey, nah. Azimah buat. Atau Azimah bagi saya. Macam mengajuk. Okey. Saya tolong. Aziz. Okey lah, dah. Okey, macam ni. Okey, Aziz. Saya pegang. Pegang. Okey, sekarang kita buat selotip pula. Okey, tarik. Jangan pendek sangat. Okey, agak. Okey, putuskan. Okey. Start daripada yang atas tu, pusingan dia. Pusingan atas tu? Okey, serong. Jajak. Okey. Kejap kita takut sebab ini melibatkan duit, kan? Pernah tak juga awak buat lepas tu duit terkoyak ke? Pernah tak? Kau masa ni belum lagi lah. Jangan cari duit yang terlalu lunyai sangat. Jangan pakai duit lunyai. Lunyai yang macam dah lembik lah benda ni kan. Bila Azimah cakap buat masa ni belum lagi, saya risau. Saya pandang awak, saya pandang saya. Saya punya memang dah terkoyak. Silap kita jadi orang pertama. Okey. Ni kan tempat yang bersilang atas ni kan? Okey, kita tindakan dulu. Lepas tu turun ke bawah. Okey, bahagian sini kena ketat. Okey. Sini. Sini. Awak buat je lah Daya. Saya pun tak berani. Jangan lekat kat jari. Nanti dia susah nak pusing. Okey. Saya dah koyak lah duit ni. Sini. Okey. Boleh. Okey. Lepas tu pusing. Tarik ke bawah. Sini, pusing sini. Okey. Wow. Sambil dia buat tu Aziz. Macam bukan Daya yang buat Ya. Memang Azimah yang buat. Okey, saya tolong. Azimah. Okey. Sambil-sambil tu kan? Boleh. Saya memang tadi pegang. Biar saya pegang je. Okey, tak apa. Saya pegang. Nak tanya apa tadi? Nak tanya. Kalau nak order ni, nak order di mana? Okey, boleh tengok rujuk pada TikTok saya, Nur Azimah Ahmad atau Instagram. Ni ada flower. Banyak gambar katalog kat situ. Nur Azimah Ahmad. Itu nama TikTok. Wow, banyak tau dah followers. Power lah Azimah. 1.5 juta okey dia punya views. Tu 10 juta depan tu. Naik lori dengan 2 bukit. Dia dapat besar. Ya ke? Bila sebab bila sesuatu kejutan tu orang kata rare. Kan yang jarang orang buat siap naik lori punya besar. Kan?
Tapi kebanyakan kau dapat, awak paling suka tengok apa? Adakah reaksi mereka? Reaksi penerima satu. Bila saya dah, walaupun saya penat buat kerja tu, macam satu benda tu kena berkorban tenaga semua kan. Dia nampak hasil tu, hilang penat. Daya, Lily terkeluar kan? Lily terkeluar kan? Dia cuba larikan diri. Tapi Lily terkeluar, saya nampak. That's why saya tak nak cucuk. Tak apa, Azimah akan betulkan. Maksudnya dekat sini, bukan nak cakap apa. Menunjukkan ini kan usaha yang bukan senang nak buat. Kita selalu rasa macam alah gulung duit je kita buat bunga. Tak, ini adalah servis yang saya rasa kita kena hargai. Kita kena appreciate. Betul Azimah. Bakat seseorang tu. Betul, saya setuju. Bakat yang mahal. Skill ni bukan kita beli kita dapat skill. Tak. Kan? Kita bukan semua orang ada skill tu. Azimah berapa tak lama dalam bidang bunga. Kan? 8 tahun kerja di florist. Saya pernah kerja dengan florist tu. Lepas tu 2 tahun saya kerja sendiri tu. Pengalaman macam-macam. Nak cari pengalaman tu pun ada jatuh bangun lah. Cakap pasal bakat ni. Tak ada. Apa? Nampak cuba. Saya boleh belajar, Aziz pun boleh belajar. Betul, saya boleh belajar. Wow, tiada yang mustahil. Ya, sebenarnya banyak hari ini kita buat dia. Betul, saya bila kejutan kami rasa kami dapat banyak inspirasi daripada daripada mereka-mereka yang kreatif ni kan. Cakap pasal bakat. Ada yang berbakat juga dalam Master in the House Malaysia. Minggu ni Master in the House Malaysia adalah episod akhir. Dan masih lagi bersama dengan Master Son Sundu yang merupakan pengarah koreografi BTS. So bagi peminat BTS semua, anda jangan lupa tengok individu bertanggungjawab dalam koreografi persembahan BTS ni. Jadi kepada ARMY semua, jangan lupa pastikan anda tak terlepas Sabtu ini, malam ini pukul 10 malam di TV3. Master in the House Malaysia juga anda boleh tengok dekat tonton.com.my. Yes, betul, dengan sejuta tontonan untuk setiap episod. Sekarang ini Master in the House Malaysia akan berlabuh kiranya minggu ni lah seperti yang Aziz cakap. Jadi jangan lupa untuk saksikan episod 10 terakhir Master in the House Malaysia pada jam 10 malam. Tak boleh miss. Siapa tengok dia mula memang tak boleh miss. Ini final episod. Ya, ni last episod. ARMY Malaysia, jangan terlepas. Yes. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan banyak lagi duit. Terima kasih Azimah. Borak Kopitiam. Kami akan cuba lagi Azimah. Boleh usaha lagi. Okey. Thank you. Lagu nyanyian Ryan Didat dan juga Danny Kurama. Itu yang kita nak borak di Borak Kopitiam sekarang ni, Daya. Yes. Kita bersama dengan Ryan Didat dan juga Danny Kurama yang berada di rumah sekarang. Kita video call. Hello guys. Hello. Assalamualaikum. Assalam. Dah breakfast ke belum ni? Ada. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, Ryan Didat, kita dah pernah tanya pasal nama Ryan Didat. Mana dapat Ryan Didat punya nama tu. Tapi Danny Kurama, adakah memang nama sebenar Danny Kurama ataupun nama pentas tu? Betul. Danny? Yang tu nama pentas. Kalau nama betul Daniel. Apa maksudnya Kurama tu? Tengok Naruto banyak sangat ni. Baru nak cakap tadi. Dia macam nama-nama ala-ala begitu kan. Okey, so Ryan Didat, kita nak tanya ni. Tempuh ni, lagu terbaru. Cerita pasal apa? Kalau tengok video klip ni macam bagi semangat ni. Baik, kita tahu lagu Tempoh ini merupakan satu lagu yang menceritakan tentang kesusahan orang ramai, dan kita tahu dalam keadaan pandemik ini bukan satu keadaan yang senang, dan ramai orang perlu menempuhi segala rintangan. A lot of people dah hilang job apa semua kan. So that's why kita wujudkan lagu Tempoh ini untuk menceritakan keadaan orang, keadaan rakyat yang sekarang inilah. So maknanya tak semestinya kita bekerja dalam office pun kita okey, kita bekerja di mana-mana pun rasa macam kita okey, but kita dalam fasa yang mana we have to work hard, kita perlu bekerja keras untuk mencapai apa yang kita, untuk meneruskan hidup. Macam tu, macam saya lah, keadaan saya kan, mak saya tengah nazak sekarang ni, so it's a very very hard situation for me lah for now. Yeah. Ibaratnya macam menjiwai juga perasaan ramai orang di luar sana yang masing-masing ada struggle tersendiri, betul lah Ryan? Betul. So lagu ini resemble like merangkumi orang ramai untuk menceritakan perasaan tu kan. Faham. Jadi Danny, nak tanya macam mana Danny boleh terlibat dalam projek Tempoh ni? Sebab kalau ikutnya ada tiga orang kan? Ada Chazzy Nash kan? Sebab Danny yang buat lagu ni. So Danny ajak Ryan, Danny ajak dengan Chazzy Nash sekali lah. Terlibat dalam lagu ni.
Okey. So, bukan nak cakap apa Danny, lepas ni kalau awak nak penyanyi keempat, boleh panggil Haziq. Saya agak terasa lah tak diajak. Dia tanya tu sebab dia kata macam kenapa tak panggil aku Haziq Husni. Kan bila macam ada siapa? Ryan Didat, Danny Kurama, Chazzy Nash, Haziq. Kalau lepas tempuh dia lain pula. Lepas tempuh dia langgar. Baik. Okey, so Danny memang berkawan dengan Ryan dan juga Chazzy. Yes, memang berkawan. 2 tahun lepas dah kawan dah. Okey, so senang je lah ajak diorang ni. Tak ada macam-macam, tak ada apa-apa jawapan alasan tak nak masuk ke? Tak ada lah. Kalau bagi alasan kita cari rumah kan. Okey, so berapa lama masa nak siapkan tempur ni? Danny? Dalam lagu ni sebenarnya 1 hari. Lagu ni. Sebab masa tu Danny tengah down, so Danny buat lagu ni dalam masa 1 hari. Okey, maksudnya adakah Danny buat tu dengan arrangement sekali semua ke macam mana? Yes. Tapi lirik dengan Ryan lah. I see. Okey. Dan kalau saya macam tertarik tengok video klip ni sebab awak try untuk tunjukkan everyday people. Kepayahan. Kan? Tadi macam ni nampak macam di pasar kan? Video klip pula siapa punya idea sebenarnya? Kesemua sekali punya idea. Kita gabung-gabungkan idea Ryan, Danny and Chazzy Nash. Okey. Shoot sehari juga ke? Shoot sehari kan? Diorang ni memang buat kerja sehari. Maknanya total untuk siapkan benda ni 2 hari je? Ya. Wow. Tapi hari yang berbeza lah. Hari yang berbeza. Yelah, kira sehari-sehari 2 hari. Macam tu, setahun boleh buat berapa ratus lagu lah maksudnya. So, kalau saya tengok Ryan, ini first time awak nyanyi lagu yang berentak macam ni. Selama ni macam lagu awak semua berentak joget-joget. Yes. Selalunya saya Salima ke apa benda kan. Kalau lagu-lagu Mona Lisa apa semua tu banyak kejoget lah. Tapi kali ni sebab saya tengok Danny sebenarnya dia popular dengan lagu yang bertajuk Mencari sebelum ni. Ada satu lagu yang viral kat TikTok apa semua. That's why bila saya cakap macam, why not kita buat satu lagu yang berjudul pasal orang tahun ni. Tu yang saya macam, why not kan. Sebab lagu ni pun dia banyak staccato juga. Kalau pasal dalam verse dia kan. So dia banyak staccato kan. Saya banyak nyanyi yang macam kurang legato sikit. Saya banyak nyanyi staccato sikit kan. So that's why saya cakap, bila dengar lagu ni macam, okey lah Danny, jalan lah. Chazzy pun, aku rasa macam boleh jalan projek ni. Jalan. Macam tu. Dan Danny pun kita tengok banyak lagu dia collab dengan ramai orang. Dan ini antara yang terbaru yang dah boleh tengok lagu Tempoh. Dan Danny, macam mana kalau kita nak follow and tengok lagi karya dia ni? Korang punya Instagram atau YouTube untuk tengok video ni? Kongsikan. Okay, so YouTube Vision Maze Entertainment, and kalau Instagram saya Danny Kurama juga. Dan kebanyakan untuk Danny akan update dekat kebanyakannya dekat Instagram lah. So Danny ada lagi upcoming songs maybe insyaAllah dengan Ryan juga ke. Wow. Dan untuk Ryan, follow Ryan di Instagram. Ya, okey. So jangan lupa macam biasa follow saya di Instagram, and saya mengambil kesempatan ni untuk minta korang semua doakan untuk mak saya. Hopefully mak saya diberi kesihatan yang lebih untuk mak saya, sebab mak saya punya oksigen tu agak fluctuate sekarang ni. So sama kita doakan. Semua dalam keadaan berjaga. Terima kasih. Semoga beri kekuatan. Ryan, semoga diberikan kekuatan untuk menempuh cabaran dugaan ini. Terima kasih Danny Kurama, terima kasih kepada Ryan Didat, terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Okey, itu saja daripada saya dan juga Haziq, dan hari ini banyak betul kejutan yang kami dapat. Harap-harap boleh bagi inspirasi dan juga idea untuk anda untuk beri kejutan kepada mereka yang tersayang. Okey? Kami tinggalkan anda dengan muzik video lagu Tempoh, nyanyian Danny Kurama, Ryan Didat dan juga Chazzy Nash. Kita jumpa lagi besok di Borak Kopitiam pukul 8 pagi di TV3. Assalamualaikum. Bye. Satu-satu aku coba cari